Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Melalui tahun depan, atlet negara di bawah program podium akan dilindungi menerusi caruman kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Menteri Belia dan Sukan Hanayo berkata langkah itu dilaksanakan dalam usaha untuk melindungi kebajikan atlet negara. Menurut beliau, Lembaga Pengurusan Majlis Sukan Negara MSN baru-baru ini telah meluluskan kajian semula skim elan latihan atlet kebangsaan dengan memberi penekanan kepada kebajikan dan kesejahteraan atlet di bawah program MSN. Ini merupakan satu langkah game changer untuk atlet kita kerana tidak pernah dilaksanakan untuk menjaga kebajikan atlet di mana atlet negara akan mendapat KWSP dan juga Perkeso mulai tahun depan. Di samping itu jelasnya skim elan bagi atlet kebangsaan yang dilaksana kementerian itu sejak 2006 dengan pihaknya sentiasa membuat penambahbaikan dari semasa ke semasa untuk melindungi kebajikan mereka. Kos pembangunan semula Kompleks Sukan Shah Alam KSSA sebanyak RM3.28 bilion melibatkan jumlah keseluruhan termasuk komponen lain yang akan dibangunkan di sekitarnya. Itu penjelasan yang dibuat Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahari sesudah terdapat persoalan dibangkitkan mengenai kenaikan kos pembangunannya. Bagaimanapun beliau berkata kos berkenaan masih belum diluluskan oleh kerajaan negeri sepenuhnya kerana yang dipestui adalah melibatkan kos naik taraf stadium membabitkan jumlah sehingga RM787 juta. Saya nak maklumkan 3.28 bilion ini adalah kos keseluruhan kompleks. Kompleks itu yang melangkumi Stadium Malawati, Stadium Shah Alam, hotel, bangunan serta pusat stesen bersepadu dan pusat teater yang akan ada dalam cadangan fasa 1, fasa 2 dan fasa 3. Jadi 3.28 bilion ini merupakan kos keseluruhan yang belum kita agree, yang basically kita agree setakat ini yang betul-betul ialah proses perobohan dan kita sedang menilai sampai di pertengahan untuk proses pembinaan stadium kerana hasrat kita adalah menggantikan stadium. Beliau berkata demikian ketika menggulung rang Undang-Undang Enakmen Pembekalan 2024 pada Persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Selangor di Shah Alam, Selangor. Menjelang kejuaraan Piala Prayu 2023 yang bermula 25 hingga 30 November ini, penganjuran edisi ketiga oleh Kementerian Pendidikan Tinggi KPT ini mendapat sambutan yang agak positif pada tahun ini. Timbalan Setiausaha Bahagian Seksyen Sukan KPT Datuk Pekar Ramli memaklumkan sebanyak 4 pasukan baharu menyertai kejuaraan edisi kali ini. Beliau yang merupakan pengarah kejohanan berkata pasukan baharu yang akan bertanding pada kejohanan kali ini adalah Akademi Penang Panther APP, Johor Darul Ta'zim JDT bawah 17, Sime Darby Football Club SDFC dan Mutiara Soccer All-Star MSA. Penyertaan yang terbaiklah berbanding sebelum inilah. 8 pasukan ini bukannya orang kata satu orang kata perlawanan yang biasa kalau kita tengok Akademi Prayu Cup ni, sebab kita dah dapat lihat bahawa dalam 2 edisi sebelum ini persaingan untuk pemain-pemain yang ada di akademi ini sangat kompetitif dan pace permainan kalau kita dapat lihat dalam Prayu Cup ni sangat laju dan sangat tinggilah. Beliau ditemui dalam sidang media dan Majlis Pengenalan Pasukan di Putrajaya. Kejuaraan itu akan berlangsung di Akademi Bola Sepak Negara Akademi Moktadari AMD Pahang. Sementara itu, pasukan Akademi Bola Sepak Negara Moktadari AMD optimis untuk mempertahankan gelaran juara buat kali ketiga. Namun, Ketua Jurulatihnya Muhammad Fauzi Muhammad Kasim mengakui dengan beberapa penyertaan pasukan baharu yang akan menyukarkan laluan anak buahnya. Saya rasa tahun ni cabaran lebih sengit sikit berbanding tahun sebelum ni. Yang saya nampak MUFT mungkin dan juga pasukan JDT yang akan bagi cabaran untuk edisi kali ini. Saya rasa yakin insyaAllah dengan pasukan yang sedia ada sekarang ni, dengan prestasi yang mereka tunjukkan setakat hari ini, kita yakin mampu untuk menjuarai.
Aksi kelakon Euro 2024 maruah skuad England hampir tercalar sebelum bangkit mengangkat Macedonia Utara dalam pertemuan Grup C di Skopje. Skuad kenderaan Gareth Southgate ketinggalan di penghujung babak pertama melalui jaringan Enis Bardi. Nama England terselamat apabila gol sendiri yakni Atanasov pada babak kedua memastikan mereka mengutip satu mata. Keputusan itu sudah cukup buat England untuk muncul juara kumpulan C dengan 6 kemenangan dan 2 seri. Mereka akan mintai Jerman, Portugal, Perancis, Spanyol dan Belgium dalam balang pertama ketika undian pusingan akhir nanti. Pada aksi pertama Jun lalu, England membasah Macedonia Utara 7-0 di Old Trafford. Sekian Stadium RTM Matchclick dan berita perdana dari Sungai ke Segara. Palestin pasti merdeka. Saya Nazif Ahmed Syukri, Malaysia Madani Tekad Perpaduan Penuh Harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.